Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syafika Wazira binti Adam, memegang matrik PA 18161040. Okey, pada hari ini kita ingin membincangkan tentang bagaimana sejarah perkembangan politik di Semporna selepas 1963. Okey, sesungguhnya kesedaran dan proses kematangan penduduk tempatan dalam bidang politik mengambil masa 25 tahun, yang mana dari tahun 1963 sehingga 1985. Ini dapat dinilai melalui pilihan raya yang berlangsung pada waktu tersebut. Jadi, pada waktu tersebut, pelbagai parti politik mula ditubuhkan bagi memperjuangkan sosio budaya dan hak-hak etnik. Sebagai contoh, parti yang ditubuhkan adalah USNO, iaitu Party United Sabah National Organisation. Parti ini ditubuhkan pada 23 Disember 1961 bagi mewakili masyarakat Bumi Putra Islam. Seterusnya, Party United National Pasok Momugun Organisation ataupun dikenali sebagai Pasok Momugun. Parti Pasok Momugun ini ditubuhkan pada 4 Januari 1962. Okey, parti ini dia mewakili suara masyarakat pendalaman Sabah serta dua lagi parti kaum Cina, iaitu North Borneo Democratic Party atau dikenali sebagai NDDP, dan Social Democratic Party United Party UP. Parti tadi ditubuhkan sekitar awal 1962. Parti ini ditubuhkan untuk melindungi hak-hak kaum Cina di Sabah. Parti-parti ini kemudiannya menjadi parti-parti komponen utama yang mana membentuk Parti Perikatan dalam Pilihan Raya Umum atau PRU pertama Sabah pada tahun 1967. Dalam konteks perkembangan parti politik di Semporna pasca Sabah Merdeka, Parti USNO ni dia menjadi wadah perjuangan utama masyarakatnya, memandangkan majoriti masyarakat di Semporna adalah beragama Islam. Jadi parti ini bertapak di Semporna untuk tempoh masa lebih 2 dekad. Namun, semasa kemasukan Parti United Malaya National Organisation atau dikenali sebagai UMNO ke Sabah pada Februari 1991, barulah perjuangan Parti USNO diambil alih oleh Parti UMNO. Jadi, sejak dari 1969 sehingga 1992, kepimpinan USNO dan UMNO di Semporna dimonopoli oleh Udang dan Panglima Udang dan Sakaran. Okey, seterusnya kita fokus kepada pemerintahan Sakaran Dandai yang memegang Parti USNO pada waktu itu. Jadi, Sakaran Dandai dia menjadi ahli Dewan Undangan Negeri ADUN yang pertama di Semporna sejak PRU yang pertama pada 1967. Dan beliau ni dia berjaya mengekalkan kepimpinannya sehingga 1994. Okey, selama 27 tahun, Sakaran menjadi ADUN bagi masyarakat Semporna berbagai usaha pembangunan yang telah dilakukan oleh beliau, khususnya sepanjang era pemerintahan Parti USNO di Sabah. Oleh itu, dalam masa 27 tahun tiada kepimpinan yang lain yang mampu mengalahkan beliau dalam PRU. Seterusnya, namun begitu, hanya pada PRU Parlimen 1982 menyaksikan beliau kalah buat pertama kalinya di kawasan P128 Silam dan kepada Abdul Hamid selaku calon bebas tajaan Parti Bersatu Rakyat Jelata Sabah atau dikenali sebagai Parti Berjaya. Walau bagaimanapun, sama ada PRU di peringkat negeri maupun parlimen, Sakaran masih berjaya mengekalkan pengaruhnya dalam politik di Semporna. Okey, kepimpinan pemerintah dalam perkembangan politik Semporna sangat signifikan. Pemerintahan Sakaran Dandai dia menguasai kepimpinan Semporna dengan melakukan berbagai usaha pembangunan sosial ekonomi di daerah Semporna, khususnya sehingga tahun 1974, iaitu ketika Kerajaan Sabah di bawah pemerintahan Parti USNO. Okey, selama 20 tahun selepas itu, proses pembangunan di daerah Semporna mula perlahan memandangkan ketika itu Semporna menjadi daerah pembangkang kepada kerajaan negeri. Okey, kekalahan yang menyaksikan berakhirnya kepimpinan legasi Sakaran yang terbentuk selama 50 tahun dalam arena politik di Semporna. Jadi,
Kekalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti isu pembangunan sosioekonomi, usaha kempen pihak lawan yang semakin terarah, dan kewujudan parti politik pembangkang yang sepakat antara satu sama lain, serta kemunculan Muhammad Syafiee Apdal sebagai tokoh politik yang dianggap berpengaruh di daerah sempurna negeri dan persekutuan. Okey, ciri ketokohan yang ada pada Muhammad Syafiee Apdal yang bukan sahaja terkenal dalam kepimpinan daerah dan negeri tetapi juga menjawat jawatan kanan di peringkat nasional dalam bidang politik, sempurna dan Sabah. Penglibatan Muhammad Syafiee Apdal ni penglibatan beliau secara aktif bermula seawal 1990-an. Kepimpinan Syafiee Apdal mula tersela walaupun kemudiannya beliau meletak jawatan dan seterusnya keluar dari Parti UMNO untuk menubuhkan Parti Warisan pada Julai 2016. Keluarnya Syafiee Apdal dari Parti UMNO tidak menggugat popularitinya sebagai pemimpin berpengaruh di Sabah pada waktu itu. Sejak awal penubuhan Parti Warisan sehingga Parlimen dibubar pada 7 April 2018 dan PRU14 dilaksanakan pada 9 Mei 2018, ribuan rakyat Sabah berkumpul di setiap jelajah kempen yang diikuti oleh Syafiee Apdal dan Parti Warisan. Sambutan majoriti rakyat Sabah dalam siri jelajah kempen Syafiee Apdal dan Parti Warisan ini menjadi bukti kukuh betapa kepimpinan Syafiee Apdal sangat berpengaruh dan dapat diterima segenap lapisan masyarakat sama ada di Semporna maupun di daerah Sabah. Kita ini nak membina sebuah negara, bukan membina bangsa, bukan membina satu agama. Kita membina berbagai bangsa untuk maju ke depan. Kita kena melihat belanjawan harus diguna pakai sebagai membina negara. Nation building, not building a race, not building a religion. This is the way forward for the country yang ada. Okey, secara keseluruhannya kita dapat melihat bagaimana perkembangan politik di Semporna pada tahun 1963 sehingga 1985. Kita dapat lihat bagaimana perubahan politik dari semasa ke semasa, dari pemimpin ke pemimpin yang berbeza, dari Tun Sakaran sehinggalah Datuk Syafiee Apdal, di mana kedua-dua pemimpin tersebut sangat berpengaruh dan banyak menyumbang dalam pembangunan di Semporna. Oleh itu, tidak heranlah mengapa kedua tokoh tersebut sangat berpengaruh dalam politik di Semporna. Selain itu, Muhammad Syafiee Apdal, dia merupakan pemimpin yang sangat berpengaruh pada awal pemerintahannya sehingga kini pada tahun 2020. Sekian, terima kasih.